Bila nampak dia cakap anak tu lah tak guna tu, pakcik tu yang tuduh kita tu, belasahkan dia lagi. Jadi masalah dia akan menyebabkan lebih keruh lagi. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita mempelajari kitab Bab Harap karangan seorang ulama yang alim, Tuan Syekh Abdul Samad bin Muhammad Salih Al-Kalantani, yang masyhur dengan gelaran dengan panggilan Tuan Tabal, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi di bawah tajuk taubat. Kata ulama tasawuf, taubat ini adalah asal bagi tiap-tiap maqam dan hal. Taubat ini adalah merupakan asal bagi tiap-tiap hal. Hal ni keadaan kita sentiasa berubah. Daripada kita tak gemar ibadat jadi gemar ibadat, daripada tak khusyuk jadi khusyuk. Mana tahawwalat hal, sentiasa berubah, itu nama hal dalam ilmu tasawuf. Kita tak khusyuk jadi khusyuk. Kerana kita bertaubat ni, dia jadi khusyuk ibadat. Kerana kita bertaubat, jadi seronok nak beribadat. Jadi kerana kita bertaubat, suka tengok orang menuntut ilmu. Bila kita taubat, suka kita berselawat, suka kita berzikir, suka kita baca Quran, suka buat baik ni, itu hal. Untuk sampai tahap tersebut, kena taubat. Bila hal ini dia berkekalan, baru naik kepada maqam, iaitu maqamut taubah. Dia maqam ada 12 ini maqam. Taubat itu juga dinamakan maqam, iaitu sentiasa dia bertaubat. Bukan kerana ada sebab-sebab tentu baru nak taubat, kerana nak sembahyang hajat baru dia nak sembahyang taubat, kerana ada sebab-sebab tertentu baru dia nak sembahyang taubat ataupun nak bertaubat. Tak, dia sentiasa bertaubat. Kemudian naik maqam ikhlas, redha, sabar dan seterusnya. Jadi untuk aslu kulli maqamin wa halin, asal bagi tiap-tiap maqam, kedudukan yang tetap, naik kedudukan dia sabar, ikhlas, tawakul, iaitu tawakal, taslim, redha dan seterusnya, yang mesti taubat. Dan taubat ini diumpamakan bumi. Kalau kita tak ada tanah, tak boleh bina binaan. Kita nak buat rumah, tak ada tanah, tak boleh buat rumah. Saya ni nak buat rumah dah, Ustaz. Kau ada tanah? Tak ada tanah. Tak ada tanah, nak buat macam mana? Kita mesti ada tanah. Jadi taubat ni diumpamakan oleh ulama, taubat ini bimathabatil ardi lil bina, diumpamakan seperti bumi ataupun tanah untuk kita binakan binaan. Maka tidak ada
Dia kata barang siapa yang tidak ada tanah tak boleh buat binaan, tapi kalau dia ada tanah dia boleh buat binaan. Begitulah taubat ni dia asas. Kalau dia tidak bertaubat, jadi tak boleh binakan ibadat. Semua ni ibadat sia-sia sahaja. Jadi pentingnya bertaubat. Taubat ini kata ulama tasawuf, dia ada dua bahagian. Yang pertama dinamakan inabah, yang kedua dinamakan istijabah. Inabah ni mana kembali. Orang yang bertaubat ini, iaitu kamu takut kepada Allah kerana sifat kuasanya Allah ke atas kamu. Jadi kita beriman Allah bersifat dengan sifat qudrah, sifat ma'ani, maka kita takut dengan kerana qudrah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala boleh mematikan kita bila-bila masa. Kita rasa kita sihat, kita sihat, tak ada penyakit, tapi Allah kuasa nak matikan kita. Turun-turun tangga, tergelicik, jatuh, mati. Orang kata pakcik tu tadi lepas sembahyang subuh turun tangga masjid, tergelicik, terhentak kepala, mati. Tak mustahil. Balik daripada masjid, melanggar, mati. Qudrah. Maka orang yang al-inabah, sentiasa kembali kepada Allah ni, itu orang yang takut li qudratihi alaika. Engkau takut kepada Allah kerana mampunya kudrahnya Allah ke atas kamu. Kudrah Allah nak berikan rezeki, kudrah Allah nak tarik balik rezeki, kudrah Allah Ta'ala nak bagi kuasa, nak tarikkan balik kuasa. Maka sentiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua al-istijabah, sentiasa menyahut seruan Allah. Orang yang istijabah ini kedudukannya rasa malu kepada Allah kerana hampirnya Allah ke atas kamu. Macam kita ni, kalau seorang tu hampir dengan kita, baik, kita sentiasa rasa malu. Untuk sampai rasa kita al-haya, maqamul haya, kedudukan malu ni, kita rasa Allah itu sentiasa hampir dengan rahmatnya, hampirnya redha dia, hampir pandangan Allah kepada kita, sehingga kita merasa malu kepada Allah. Ini di antara hasil daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu Syekh kita telah memperjelaskan kepada kita macam mana cara nak bertaubat. Sebelum ini kita telah bahaskan berkaitan dengan taubat, rukun-rukun taubat, syarat taubat mengikut pandangan mazhab Syafi'i macam ni, mazhab Maliki, seorang ulama yang terkenal dengan mazhab Maliki yang paling masyhur iaitu Syekh Ibnul Naji Al-Qanuhi At-Tanuhi rahimahullah ta'ala, yang mengarang satu kitab yang bernama Syarah Ar-Risalah. Ada dua jilid karangan beliau. Taubat. Mazhab Imam Syafi'i ini begitu strict, kalau tak diqada, tak dijatakan apa kesalahan, belum lagi sempurna taubat. Dan pada pagi ini kita sambung lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi ad-daraini fid daraini amin. Ketahui olehmu pula bahwasanya setengah daripada segala dosa yang antara engkau dan antara hamba itu pada diri, seperti engkau bunuh orang muslim yang diharamkan bunuhnya. Ketahuilah olehmu bahawanya setengah daripada dosa kita dengan sesama makhluk, sesama hamba Allah, dosa ini walaupun ianya kecil, dia boleh akan jadi besar kalau dosa, dengan 5 sebab. Kalau dosa kecil, kita lakukan 5 perkara ni, dia boleh jadi besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullun nasi mu'afa illa al-mujahirin, akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Semua manusia diberikan kemaafan oleh Allah, illa al-mujahirin, malaikat orang yang menzahirkan dosa dia itu. Semua diampunkan oleh Allah dosa. Tapi kalau dia menzahirkan, mempamerkan, dia buat dosa, Allah tak ampun. Jadi dosa besar.
memerlukan kepada taubat. Menerusi hadis tersebut, ulama tasawuf menyatakan dosa kecil kalau dilakukan 5 perkara ini boleh jadi dosa besar. Yang pertama, as-sururu bil-dhanbi, seronok buat dosa. Kerana hati ini akan jadi hitam dengan kadar ataupun dengan kedudukan sukanya melakukan dosa. Jadi hati ini semakin hitam mengikut kadar kesukaan dia buat dosa. Kalau dia suka buat dosa ni, dia suka, lama dia akan menyebabkan hati ni jadi hitam, tak bersinar dah. Yang pertama, as-sururu bizambi, gembira buat dosa. Yang kedua, izharuz zambi, mempamerkan dosa. Tunjuk suka buat dosa. Bila dia pamerkan buat dosa, maka dia boleh jadi dosa ni walaupun kecil, tetapi dia boleh jadi besar. Kerana sesungguhnya di antara nikmat Allah Ta'ala, Allah menzahirkan kecantikan dan Allah menutupkan keaiban. Ini di antara nikmat Allah. Kita ni semua ada kekurangan dan aib, tapi Allah tak zahirkan. Tak ada orang tahu. Perangai kita ni, perangai hodoh yang ada pada kita ni, tak ada orang tahu. Kita sendiri yang tahu. Ini nikmat Allah tak pamerkan. Kalau kita berjalan, Allah pamerkan di belakang kita ni, orang boleh nampak macam skrin, tengok ini dosa-dosa. Tak boleh berjalannya, tak boleh berjalan. Orang tengok, dia ni ulama ni. Ulama apa kau tengok tu? Allah tunjukkan satu-satu dosa dia. Tak berani tok guru ni nak mengajar. Tapi ini satu nikmat di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia, izharul jamil wasitrul qabih. Allah pamerkan yang baik aja, yang tak baik ni Allah tutup. Oleh sebab itulah jangan kita mempamerkan dosa kita. Kalau kita mendedahkan dosa kita, sedangkan Allah telah menutupkan perkara tersebut, dia jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Ataupun bergembira buat benda dosa. Sebagaimana di dalam asar, terdapat dalam asar daripada di kalangan para sahabat ada menyebut, la tuzni, jangan kamu buat dosa. Fa in aznabta, kalau kau buat dosa, fala turaghib ghairaka fayuktaba alaika zamban. Jangan buat dosa, tapi kalau kau buat dosa, jangan pula kau suka orang ikut dosa kau ni. Jangan pula kau suka orang lain buat dosa macam kau buat. Kalau kau suka orang lain buat dosa macam kau buat, maka dituliskan ke atas kamu 2 dosa. Pertama, dosa kau buat. Yang kedua, dosa orang lain pengikut perangai kamu ini, menyebabkan kamu dapat 2 dosa. Kalau ramai lagi ikut, lagi banyak dosa. La tuznib, fa in aznabta fala turaghib ghairaka fayuktaba alaika zamban. Disebabkan orang lain ikut, maka dituliskan dosa ke atas kamu tu 2 kali. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, dosa kecil dia boleh jadi besar, iaitu menganggap dosa yang dilakukan itu remeh-temeh. Alah, sikit aja, anggap tak ada apa. Rasa tak ada apa. Ayastasghira dzamba, iaitu dia memandang kecil dosa yang dilakukan. Alah, tak ada apa, orang lain buat lagi banyak, ada lagi teruk. Jadi sekiranya dosa itu kecil, dia menganggap tak ada apa-apa, sedangkan dia derhaka kepada Allah. Maka apabila dia buat dosa, dia rasa tak ada apa-apa, buat lagi dosa itu, dia rasa tak ada apa-apa, dia boleh jadi besar.
Kalau Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, diumpamakan titisan air di atas batu. Mula air ni setitik je. Macam kalau kita tengok kat rumah kita, titik air aircon, titik dia kurang 5 tahun 6 tahun habis langkai tu, berlubang habis. Titik tak ada apa pun, air menitik. Menitik. Begitulah Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya. Kalau dosa kecil ni kita buat, biar juga tak ada rasa apa, walaupun kecil, macam mana keras pun batu tu akan berlekuk batu. Begitulah dia akan boleh jadi dosa besar. Dan yang keempat, mengekali dosa tersebut. Al-israr makna mengekali. Dia rasa nak buat lagi, dia nak buat lagi, nak buat lagi, dia boleh jadi besar. Yang kelima, an yakuna fa'ilu dhanbi aliman yuqtada bihi. Orang yang laku dosa tu, dia tahu yang dia buat tu dosa, dan dia tahu kalau orang ikut perbuatan dia tu dosa, tapi dia buat juga. Dia tahu bila dia buat dia memang berdosa, kemudian dia buat dan orang lain ikut. Dia tahu kalau orang ikut pun berdosa, dia terus juga buat. Maka dosa walaupun kecil, dia boleh jadi besar. 5 perkara ni disebut oleh ulama boleh jadi besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di antara dosa besar iaitu membunuh orang. Ya, bunuh ini boleh, ini adalah dosa besar. Atau engkau potong anggotanya, mencederakan anggota orang, kena kisos ni. Dan iaitu orang muslim yang terpelihara ia, iaitu membunuh orang Islam ataupun bunuh mana-mana nyawa yang kita bunuh orang ni tanpa dibenarkan oleh syarak. Yang terpelihara ia daripada zina, kemudian daripada merasainya akan jima di dalam nikah yang sahih, lagi tiada meninggalkan ia akan semayang. Kalau orang itu berzina, dia belum bernikah dengan nikah yang sah, ianya tidak boleh direjam sampai mati, tapi dikenakan sebatan sebanyak 100 sebatan. Mi'atal jaldah. Mi'atal jaldah makna disebat sehingga terasa kepada kulitnya. Oleh sebab itu diambil kalimah jildun, kulit. Dia mesti terasa. Kalau kita tengok ada sebatan syariah, gitu, itu bukan sebat nama dia. Sebatan syariah tak boleh angkat kuat, macam sampai ke roh dia, tak sampai. Nama tu mi'atal jaldah, memang tak boleh yang tarik begitu, tapi sebat mesti kena rasa. Nama apa sebat? Sebab apa disebut mi'atal jaldatin? Jaldah ini dia ambil jild, kulit. Memang bila pukul terasa kulit. Itu sebab pukulan tidak boleh satu tempat, dia kena banyak tempat, kerana supaya ia tidak memudaratkan sebatan tersebut, dan mestilah dihadiri oleh orang ramai, orang tengok. Walaupun ada beberapa pandangan yang begitu banyak, masalah ramai ni mesti terlampau ramai. Ada yang mengatakan 3 orang menyaksikan memenuhi, ada yang kata 12 orang, ada yang kata 10, ada yang kata mesti ramai. Ini boleh dibuatkan ataupun SOP. Sebab kita sekurang-kurangnya yang hadir menyaksikan berapa? Katakan sekurang-kurang 12 orang. 12 orang. Pandangan ada menyatakan 12 orang. Ada 12 orang dengan staf dan semua tengok menyaksikan, ada orang luar saksi, boleh dijatuhkan hukuman sebat. Sebat ni mesti terasa, bukan sebat seronok lah dia. Seronok bahawa dijatuhkan hukuman sebat, kerana 3 kali disebat sebanyak 100 kali pun tak ada apa.
sebab ni dia tetap rasa sakit, tetap rasa sakit. Kalau kisah Sayyidina Umar tu benar ataupun tak, kisah anak dia yang telah disebatkan sehingga meninggal dunia, kalau disebut dalam kitab Al-Jawharul Mahub Syekh Ali Al-Kalantani, kisah anak Sayyidina Umar yang disebat, ada orang kata itu kisah tu direka-reka oleh orang Syiah, wallahu alam, tapi terlampau banyak dalam kitab, tidak menjadi masalah kalau benar melakukan dalam keadaan ia sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah sehingga dia bermimpi. Bila ada di kalangan para sahabat bermimpi ia berada di sebelah Nabi SAW kerana taubatnya telah diterima oleh Allah, tak mustahil kalau berlaku. Maka sebab ni kalau ianya belum bernikah, sabit bahawa dia telah melakukan zina, sama ada 4 orang saksi ataupun ia mengaku dia berzina, hendaklah disebat sebanyak 100 sebatan. Tapi kalau dia sudah bernikah yang sahih, hendaklah direjam sampai mati, rejam sampai mati. Dan seterusnya lagi tiada ia akan meninggalkan akad semayang. Kalau dia tinggalkan semayang, pertama kita bagi amaran supaya dia mengqadakkan semayang, kemudian ditangkap kali kedua, diberikan amaran suruh dia bertaubat ni. Kalau dia tamu juga bertaubat, maka boleh dijatuhkan hukuman pancung kalau orang tak solat. Itu sebab kalau kita baca dalam kitab fiqh Syafi'i, termasuk dalam kitab Fiqhul Manhaji dalam bab solat, kitab yang moden sekarang ni, fiqh manhaji, orang yang meninggalkan solat, pertama apabila dihadapkan di hadapan hakim, tanya dia, betul kau tak semayang? Dia memang betul tak semayang, suruh dia bertaubat. Kemudian dibawa lagi tamu, masih lagi mengkali, kerana dia mengkali perkara tersebut bermakna dia mengingkari perintah Allah. Kerana mengingkari perintah Allah itu sama macam murtad. Mengingkari perintah hakim kesinambungan daripada Nabi SAW, engkar dengan Nabi. Engkar dengan Nabi bermakna engkar dengan Nabi ini jatuh murtad. Oleh sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dibunuh, tapi tidak dihukumkan dia murtad, boleh dibunuh sampai tahap begitu. Ini adalah Islam. Adapun orang yang berzina kemudian daripada merasai jima di dalam nikah yang sahih, memang nikah itu sah, bukan nikah itu nikah fasid ataupun nikah batil. Nikah ni ada dua. Kalau dia fasid, pernikahan tersebut difarakkan kena ijab qabul semula, dan anak kalau lahir boleh dinasabkan, harta pusaka boleh mempusakai. Kalau nikah tu fasid, fasid ni macam mana? Rukun cukup, tapi berlakunya kekurangan syarat pada wali. Cukup ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab, ada qabul, ada lelaki, ada perempuan, cukup. Tapi syarat pada wali tidak cukup. Rupanya wali ni tidak memenuhi syarat-syarat wali, ataupun saksi ada, syarat-syarat saksi tak ada, tak cukup. Syarat-syarat saksi tak cukup. Saksi itu pasik, saksi pasik tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi. Kalau nak jadi saksi, kalaulah saksi ini melakukan dosa besar, maka hendaklah dia bertaubat selama 1 tahun sempurna. Ni sikit lagi kita akan hurai, baru boleh dia jadi saksi. Maknanya saksi ni tak boleh tangkap muat. Kalau dia dulu ni sebelum ni meninggalkan solat, dia tidak bertaubat dengan taubat nasuha, sekarang dilantikkan dia jadi pegawai syarak. Dengan jadi pegawai syarak, dia boleh jadi saksi nikah, sedangkan dia baru berjinak-jinak masjid. Dulu banyak buat dosa besar, layak dah dia jadi saksi? Tak layak. Sebab saksi ni mesti adil. Berbeza wali, wali betul diberikan kelonggaran,
wali memang dia tak semayang semua, tapi kerana anak dia nak menikah, dia bertaubat. Sekarang dia bertaubat, sekarang dia jadi wali, sah nikah. Tapi kalau dia jadi saksi, tak boleh dalam mazhab kita. Dia tidak akan hukumkan dia adil, melainkan sudah berapa lama dia sudah bertaubat, bukan baru seminggu, 2 minggu. Tak boleh. Itu sebab kalau nikah tak mana-mana dia pergi nikah kan, pergi ke sempadan dan sebagainya, adakah dia dapat memastikan saksi orang tu memang saksi adil? Sebab pernikahan kadang-kadang pergi menikah, lari menikah, tak lama pernikahan. Pernikahan tu tak boleh tahan lama. Dapat anak seorang dah nak cerai, baru sikit dah, dulu bercinta punya terpaksa sambut lautan bara pun dia boleh renang, walaupun PKP ketika tu. Tahu macam mana boleh lepas sampai ke sempadan? Orang tak boleh lepas, dia boleh lepas. Lepas PKP nak cerai. Ini kena fikirkan, adakah saksi yang menyaksikan pernikahan kita itu, ianya adakah dia tu betul-betul adil? Kalau tidak adil, pernikahan tu tidak diredai oleh Allah, maka dia tak boleh tahan lama. Ini implikasi implikasi dia. Selalu orang menikah saya, okey, kalau dia baik betul saksi dia, alhamdulillah. Kita semua nikah ni sampai bercicit-cicit dah. Betul. Cara tu imam, orang tu dulu 4 lebay ni nak sampai taraf jadi 4 lebay ni, bukan hari ini dah pakai serban, hari ini jadi 4 lebay. Okey. Orang dulu-dulu nak jadi 4 lebay ni, nak sampai dapat title lebay, susah. Apatah lagi nak dapat title tuan guru. Sekarang ni semua jadi tuan guru. Sekarang ni senang jadi title ustaz, boleh mengubah orang bismillahirrahmanirrahim ustaz. Baca ayat Quran pun tak betul, dia kata ustaz. Dia sendiri kata diri dia ustaz, mengubah-ubah orang ni. Bila pula dia jadi ustaz? Ni zaman mutaakhirin, kita sama balik. Berkaitan tentang saksi, syaratnya berat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, berat, dan juga dalam mazhab-mazhab lain, kerana saksi ianya mesti adil. Kita sama balik, kalau lah contohnya dia berzina, kemudian dia sudah bernikah, nikah yang sahih, ada nikah syubhat. Syubhat ni syubhat pada fa'il, pada pembuat, syubhat pada akad. Mungkin berlaku kekeliruan syubhat pada akad nikah, ini kena farakkan, dan dia boleh menikah balik, tak boleh tunggu habis iddah, dia menikah. Tapi kalau pernikahan itu batil, memang bukan saksi dia, tak ada kekeliruan, memang dia bukan jadi saksi, memang, ataupun dia ni bukan boleh jadi wali. Pergi menikah contohnya, cinta sangat dengan orang ni, pergilah keluar negara menikah, pergilah ke Bangladesh lah, sampai sana menikah. Saksi dia perempuan. Ini betul berlaku perempuan, seorang lelaki, seorang perempuan. Dia kita 2 orang saksi, tak kira lah tangkap muat dia, seorang lelaki, seorang perempuan. Pernikahan itu batil. Anak-anak dipisahkan dengan segera. Dan kalau dia dapat anak-anak, tak boleh dinasabkan. Persetubuhan tu macam berzina, berat. Ini pernikahan yang batil, ada fasid, ada batil. Oleh sebab itu kalau nak nikah betul, cara yang betul, sebab pernikahan tersebut diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikah yang betul, sahih, melakukan zina, sama ada 4 orang saksi yang adil menyaksikan ataupun yang mengaku, maka hendaklah dibunuh. Orang yang bunuh dia tu tak berdosa, sebab ini adalah melaksanakan hukuman Allah, melaksanakan hukuman Allah. Maka tiada berdosa bunuhkan dia apabila sabit zinanya itu. Dan demikian lagi bunuh orang yang meninggalkan semayang, begitu juga. Yang boleh perintah bunuh ni hakim saja, hakim saja, orang lain tak boleh bunuh, hukumnya berdosa. Maka kata setengah ulama,
tiada berdosa semata-mata, tak berdosa. Sebab itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kerana sunat juga disuruhkan dia dengan taubat. Pandangan yang kedua kata, kalau dia tak solat dan dia kata memang dia tak solat, boleh dijatuhkan hukuman bunuh sebab dia meremeh-remehkan hukum Allah, tak payah suruh taubat. Tapi ini pandangan terlampau ketat sangat. Jadi oleh sebab itu mana-mana kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i suruh dia taubat dulu, diberikan ruang untuk bertaubat. Contohnya telah disabitkan dia, cara nak suruh dia istitabah bertaubat mesti telah disabitkan dia, telah disabitkan dia melakukan dosa besar. Sebelum dijatuhkan hukuman, dibenarkan dia bertaubat, diberikan tempoh selama 3 hari untuk dia bertaubat, ataupun tempoh yang panjang lah. Contohnya zaman sekarang ni nak kata 3 hari tu payah, ada waktu bekerja, ada waktu, ada ulama berijtihad 3 hari, mana 24 jam kali dengan 3, bolehlah kita peruntukkan sampai 72 jam untuk dia proses istitabah untuk dia bertaubat. Sebab kalau dihantarkan dalam pusat pemulihan ni, malam siapa nak didik ni, malam dia nak tidur sebagainya, ada waktu pejabat hari Ahad ni, waktu cuti. Ini boleh ijtihad para ahli ulama, tempoh 3 hari itu boleh diperluaskan untuk membolehkan dia bertaubat. Tapi dia enggan juga bertaubat, ini boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Yang mana dalam bab solat ni tak boleh main-main. Kalau dilaksanakan betul-betul syariat Islam. Dan seterusnya, kerana sunat juga disuruhkan dia dengan taubat tu kalau tinggal solat tadi. Dan kata setengah yang lain, pandangan ulama yang lain, tiada berdosa jika dibunuhkan dia kemudian daripada disuruhkan dia dengan taubat. Pandangan yang seterusnya, kalau suruh taubat tak mau taubat, hakim boleh perintahkan jatuh hukuman pancung pada dia. Bila hukum bukan pancung ni, dengan hukuman pancung, dan itu juga dia kata bertaubat. Dan itu juga dia bertaubat. Kau kata kau jangan main-main, tak semayang ni, putus kepala. Kalau dah hadap ke depan hakim, putus. Dan itu juga dia bertaubat, putus. Kalau saya tengok di mahkamah di Singapura, mahkamah keluarga ni, hakimnya perempuan. Hakim dia perempuan. Perempuan tahulah kan, dia jenis straightnya, tak ada nak kona-kona. Kalau lelaki ni tak bayar, culas nak bayar nafkah, depan tu dia ada macam lokap, betul-betul dalam mahkamah lokap. Dia tak mau kan, hakim isyarat sana, tarik grill tu, hakim kata nampak, kau nak bayar ke tak nak bayar? Saya tengok gitu, nak bayar tak nak bayar, tak nak bayar boleh masuk, tak nak bayar boleh masuk. Kalau tak bayar, hakim perempuan memang masuk sungguh. Nak masuk ke nak bayar? Semua yang datang bayar mesti bayar. Kalau di Malaysia buat itu hak asasi lah apa semua. Kalau negara orang lain okey je. Psycho. Kalau sini Malaysia buat begitu, mahkamah dia kata tidak ada budi bicara, nak pergi penjara orang. Pergi Singapura tengok, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi dalam kitab kita. Dan jika dibunuhkan dia oleh seorang dahulu daripada disuruhkan dia daripada taubat, atau dia masa disuruhkan dia dengan taubat, nescaya berdosa juga, tetapi sia-sia juga darahnya, tak ada wajib didamankan dia. Ada orang ni pergi jatuh hukuman bunuh pada orang yang tak salat ni, tak sempat suruh dia bertaubat, adakah ia kena daman, kena jamin, kena bayar diat kerana tersilap membunuh ni? Tak, dia tidak akan dikenakan
ganti rugi kepada yang membunuh tu, walaupun tidak sempat, tak ada perintah supaya dia ni bertaubat. Seperti bunuh orang murtad dulu, hukumnya seperti bunuh orang murtad. Kalau orang murtad tu belum sempat disuruh istitabah, dibunuh, darahnya adalah tidak dihormati. Sampai tahap gitu, sampai tahap gitu. Tetapinya sia-sia juga darahnya, tak ada wajib damankan dia, tak ada ganti rugi. Seperti bunuh orang murtad juga, seperti yang disebutkan dia pada Hasyiah Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Memetik dalam kitab ulama kita Syafi'i, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, Syekhul Azhar dulu, mengarang banyak kitab. Ini wali Allah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, berasal daripada Bajur. Al-Bajur, nisbah pada tempat dia Al-Bajuri. Al-Bajuri ini, Bajur ni nama tempat. Syekh Ibrahim Bajuri mengarang kitab begitu banyak. Paling masyhur Hasyiah Al-Bajuri, Syarah Fathul Qarib, dan juga dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu ilmu tauhid, dalam mensyarahkan juga Syama'il Muhammadiyah, ada tafsir, ada sirah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, dia ni seorang yang warak, orang zuhud kan, orang wali Allah. Dia ni seorang sufi, tetapi kerana baik ni Tuhan cuba menjatuhkan dia. Syekh Ibrahim Bajuri, Tuhan jatuhkan dia. Bila kita sangka baik dengan orang datang gitu, tapi orang rapat-rapat kita tu semua nak tekan kita, nak tikam daripada belakang. Syekh Ibrahim Bajuri, kalau kita baca sejarahnya begitu, seorang wara' mensyarahkan kitab Hikam Al-Minah Al-Qudsiyah, yang mensyarahkan kitab Ibn Athaillah Sakandari, nama kitab Al-Minahul Qudsiyah, pada mensyarahkan Hikam Ibn Athaillah, Hikam Al-Ataiyah, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ulama-ulama fiqh suka mengambil pendekatan Syekh. Syekh Ibrahim Bajuri, dia mengeluarkan satu kaedah. Kalau kita contohnya sudah berlaku satu perkara kan, kita dah buat satu perkara tersebut, dah berlaku dah, nak dibuat balik sebab dah berlaku. Maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebut, bolehlah bertaklid mana-mana mazhab, boleh bertaklid mana-mana mazhab yang membenarkan. Kaedahnya menyebut, mani betulia bihadisatin fal yuqallid man ajaza. Sesiapa yang telah dibalaikan dengan satu-satu peristiwa, maka boleh bertaklid mana-mana imam mazhab yang mengatakan harus. Dalam mazhab kita Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, justru itu Darul Iftah Mesir dia suka pakai kaedah ni. Macam kita lah contohnya, balik Malaysia, orang kata kau buat nafar apa? Nafar awal. Wah, nak dah buat nafar awal, pergi tempat sembelih, buat balik lambat lagi, buat nafar awal lepas sembahyang subuh. Maknanya melontar selepas sembahyang subuh tu pun, itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i melontar ni mesti selepas tergelincir matahari. Siapa melontar sebelum tergelincir matahari, tak sah dah, tak sah. Mana kata-kata orang memang tak sah lah kalau ikut mazhab Syafi'i. Orang pergi ikut jemaah tabung haji, melontar lepas sembahyang subuh, itu mazhab lain tu. Itu mazhab lain. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i ada pandangan Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam kitab Al-Hawashil Al-Madaniyah, dan juga disebut dalam kitab Busyra Karim, bahawa itu pandangan yang menyatakan harus ni termasuk Al-Imam Rafi'i dan juga Al-Imam Al-Isnawi. Tapi Imam Nawawi menyebut tidak sah melontar lepas sembahyang subuh, melainkan selepas tergelincir matahari. Begitu juga fatwa Saudi. Yang kata boleh ni pandangan sebagian ulama Hanafi.
Ini dah buat dah balik Malaysia. Ataupun dia buat nafar awal, kemudian dia pergi pula ke tempat sembelihan. Dia tengok sebab lambat lagi nak balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i hendaklah dia meninggalkan Mina dengan segera. Ataupun dia duduk dalam kemah, dia tak ada pergi mana-mana kecuali kena hajat. Ni pergi berjalan-jalan. Begitu juga contohnya, kalau dia dah tawaf wida, dalam mazhab Syafi'i tak boleh kecuali kerana hajat. Ni dah dia pergi jualan, ada lagi sejadah belum habis beli lagi kan. Ni kalau beli kat Malaysia mahal, dekat RM100 ni sejadah Madinah, Raudah semua ni nak beli lagi. Syafi'i tahu ni, tapi dah balik sekarang Malaysia, dah balik Malaysia. Macam mana? Di dalam mazhab Maliki, walaupun sudah tawaf wida, walaupun kita ni pergi membeli ke, pergi semayang lagi, pergi, hati tu memang nak tinggalkan Mekah, walaupun sebulan tinggal, masih lagi sah tawaf wida dan tidak dikenakan dam, sebab dah balik Malaysia. Maka oleh sebab itu Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala menyebut, mani betulia bihadisatin falyuqallid man ajaza. Bolehlah bertaklid pada mana yang menyatakan harus, tapi bukan saja-saja ikut. Bukan saja-saja ikut, tetapi ada sebab-sebab tertentu. Ini pandangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Dan bermula syarat taubat daripada bunuh atau potong anggota orang Muslim yang diharamkan bunuh itu, bahawa engkau menyerahkan diri engkau kepadanya. Ini syarat dia. Saya dulu telah bunuh anak pakcik siapa ke, kena pergi jumpa ahli waris dia. Yang boleh memaafkan ahli waris, bukan pemerintah. Yang boleh memaafkan ialah ahli waris. Itu sebab kita buat pengampunan ni, kaedah yang kita nak cuba buat di negara kita, walaupun diberikan pengampunan tetapi ahli waris dipanggil, itu terbaik. Biar ahli waris tu yang memaafkan, sebab ahli waris kena jumpa ahli waris ni kalau dia bunuh, supaya dibalaskan daripada engkau atau halalkan bagi engkau. Sama ada dia halalkan, dia maafkan, tetapi kena bayar diat, ganti rugi. Dalam mazhab yang lain, dalam masa tempoh 3 tahun boleh menyelesaikan. Siapa terpaksa tanggung, dia itu dinamakan aqilah. Aqilah ni ahli waris. Kalau dia tak mampu nak bayar, tapi ahli waris dia kena tolong bayar. Contohnya waris kepada mangsa ni kata, ialah dah meninggal dah, dah meninggal, tapi tengok dia pun sudah bertaubat. Kalau bunuh pula dia, sian anak-anak dia masih kecil, isteri dia pun tak ada kerja, keluarga isteri dia pun susah, dia sebatang kara, ataupun keluarga isteri dia susah, siapa nak tanggung anak-anak dia ni? Kalau dia juga dijatuhkan hukuman bunuh, tak apa, kami maafkan, tapi dia kena bayar diat. Diat dia membunuh, mungkin diat mughallazah, berapa nilai semua, ini akan ditaksirkan oleh ataupun ditentukan oleh mahkamah. Mahkamah akan tentukan berapa kadar dia. Pembayaran dia mengikut mazhab Maliki boleh sampai 3 tahun, ataupun mengikut pandangan ulama di zaman sekarang ni berapa dia boleh lansaikan, itu budi bicara hakim. Itu budi bicara hakim untuk memberikan pelepasan, iaitu pembayaran secara beransur-ansur. Ianya naklah ditanggung kepada ahli waris. Ahli waris. Oleh sebab itu, kalau dilaksanakan hukum Allah, orang akan beritahu, kau buat jahat, yang kau seorang tanggung tak apa, tapi kau buat jahat, kami terpaksa tanggung. Kami terpaksa tanggung. Ahli warisnya terpaksa menanggung kerana dia suruh. Ini dalam Islam mengelakkan supaya jangan orang buat dosa. Dinamakan aqilah namanya, iaitu ahli waris. Ahli waris yang terdekat terpaksa tanggung. Ataupun dia kata tak, bunuh atau tak bunuh, dia kata dia tak maafkan, sebab kau telah bunuh begitu kejam,
maka kami nak juga dijatuhkan hukum bunuh kepada kamu sebagaimana kau buat kepada anak kami, kejam, kau juga kena bunuh. Dia tak maaf, jatuhkan hukuman qisas ke atas dia. Maka jika lemah engkau daripada demikian itu, dia dah bunuh orang, dia pun tak tahu di mana orang tu sekarang ni, ahli waris pun tak tahu sebab dia dah lari ni. Dia bunuh ke mana, kemudian dia lari pada negara lain, dia nak balik-balik dah tak boleh dah, dia pun tak dapat jumpa. Macam mana? Maka hendaklah engkau kembali kepada Allah, kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dengan merendahkan diri dan menghinakan dia bagi hadratnya. Mudah-mudahan menjadi ia akan dia redha daripada engkau pada hari kiamat. Taubat sungguh kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa, buat amal-amal saleh dengan redha Allah Ta'ala, besok Allah berikan keampunan. Tapi taubat dengan taubat nasuha. Dan setengah daripada dosa yang antara engkau dan antara hamba Allah Ta'ala itu pada keaiban, seperti engkau umpat orang atau engkau maki akan dia. Ini pula kalau dia membabitkan, bagi kata orang, bagi umpat orang, pergi maki orang, pergi tuduh orang, ini berat dia kata. Atau engkau tuduhkan dia dengan zina, kau tuduh dia berzina, maka nak engkau mendustakan diri engkau di hadapan orang itu. Kau mesti jumpa orang ni, sebenarnya saya tuduh awak ni, saya tipu, sebenarnya aku reka-reka cerita tu. Maknanya maka hendaklah engkau mendustakan diri engkau di hadapan orang itu. Mana cakap aku ni dulu memang tipu, aku ni sebenarnya buat tuduhan palsu kepada kamu. Itu maknanya hendaklah dia mengatakan begitu. Dalam bab ini ulama Syafi'i bahaskan begitu panjang, sebagaimana disebut oleh Syekh Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala dalam kitab Mughni Mukhtash. Adakah dia perlu menyebut bahawa sesungguhnya aku ni tuduh kau ni sebenarnya aku pembohong, aku dusta, tuduhan palsu? Kena perinci begitu ke ataupun bagaimana? Al-Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab Minhaj, orang yang bertaubat daripada menuduh ni, dia menyebut qazafi batilun wa ana nadimun alaih wala a'udu ilaihi. Tuduhan aku tu batil, tak betul, aku menyesal dan aku tak akan ulang lagi. Dia kata membadai begitu. Ini pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata aku tuduh kau tu tak betul, aku ni qazafi batil, tuduhan aku ni batil, mana tak betul, dan aku menyesal dan aku tak akan ulang lagi. Maka tidak perlu ianya menyebut kazabtu, sebenarnya aku pendusta. Tahu ya sebut. Kalau di sini hendaklah mendustakan dirinya, dia terpaksa sebut aku ni sebenarnya bohong. Tak perlu begitu. Cukup ianya berkata bahawa tuduhan aku tu tak betul. Ada pandangan yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut bila Imam Nawawi menyebut qazafi batil, bahawa tuduhan aku itu palsu, itu sudah jelas menunjukkan bahawa dia menyatakan bahawa dia ni dusta. Dusta. Oleh sebab itu mengikut pandangan jumhur ulama, tidaklah wajib orang yang bertaubat itu menyatakan bahawa dia ni dusta. Ada dalam kitab mazhab Syafi'i perlu menyatakan bahawa aku ni adalah pendusta. Di antaranya Al-Imam Rafi'i menyatakan an yushtaratu fi hadzal ikzab, disyaratkan dia menyebut bahawa tuduhan aku itu palsu dan aku adalah dusta, hendaklah berlaku baina yadil qadi, di hadapan hakim. Sebab pengakuan bersalah, apabila penguai bersalah
Dia cakap bahawa sesungguhnya saya mengaku bersalah, bahawa tuduhan itu ada tuduhan palsu, tuduhan tak betul, dan aku adalah orang penipu, pendusta. Kata Imam Rafi'i, kena cakap gitu di hadapan hakim. Depan hakim kena cakap gitu. Sebab bab qazaf ni mesti dihadapkan di hadapan hakim. Dan seterusnya lagi. Ataupun kalau tak ada hakim, orang ramai dalam masyarakat, kalau dalam komuniti tersebut nantilah ketua kampung dan sebagainya, dia memang dia kata dia suka mengata orang ni, tuduh orang ni berzina, tuduh orang ni macam-macam ni, panggil dia, dia kata sebenarnya aku tuduh kau ni sebenarnya aku reka-reka ya, aku ni memang pembohong besar. Ini kena begitu, kata pandangan ulama Syafi'i, di antara Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu Syekh kita ni menyatakan sebenarnya ada pandangan ni disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, juga disebut oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj dalam bab syahadah, dalam bab kesaksian. Dan engkau minta halal daripada jika dapat, minta supaya dimaafkan kalau dapat lah. Maka jika engkau takut engkau bertambah, kalau takut, kalau minta maaf ni lagi teruk lagi. Kalau jumpa tampil kepada dia mengaku, aku dulu kata kau, aku dulu umpat kau, aku dulu fitnah kau, jumpa dia lagi mengeruhkan keadaan, mengeruhkan keadaan. Kau maafkan, tuduh aku, kau memalukan aku, memalukan adik keluarga aku. Nampak ni, anak-anak aku nak pergi sekolah pun malu, keturunan aku malu, jiran-jiran pandang aku macam-macam, kami terpaksa pindah. Dia kata, bila nampak dia cakap anak tu lah tak guna tu, pakcik tu yang tuduh kita tu, belasahkan dia. Jadi masalah dia akan menyebabkan lebih keruh lagi. Macam mana? Maka jika engkau takut akan bertambah marahnya dan menggerak-gerakkan fitnah dengan mengerjakan seperti yang tersebut itu, maka hendaklah engkau kembali kepada Allah Ta'ala dan menghinakan diri engkau dan merendahkan dia, mudah-mudahan menjadikan akan dia redha daripada engkau. Jadi taubat kepada Allah Ta'ala, rendahkan diri kepadanya, iaitu kepada Allah Ta'ala, mohon bersungguh-sungguh, insya-Allah mudah-mudahan Allah redha besok di akhirat ini, mudah-mudahan pada hari kiamat. Dan engkau hadiahkan kepadanya berapa kebajikan yang banyak pada membetulinya. Kena buat sedekah ke, baca Quran, pahala Quran ni sudah hadiahkan kepada orang yang kita tuduh ni, orang yang kita umpat, orang yang kita fitnah, ataupun kita sedekahkan pahala-pahala, kita selalu istighfar, minta Allah ampunkan dosa dia, buat semua kebaikan ni, buat hari-hari. Sekadar mana tu Syekh menyebut, iaitu kebajikan yang banyak membetuli dia. Kalaulah fitnah itu sudah tersebar kan, semua orang tahu, agak-agak berapa lama tu, mungkin sampai mati lah, sebab dia banyak sangat. Tapi kalau ianya sedikit, mungkin dalam masa 5 tahun, 6 tahun, kalau kita sedekahkan Fatihah, sedekahkan sentiasa istighfar, sudah ianya membetuli dosa kita itu sudah memadai, dia kata. Dan ini, lepas ni akan dihuraikan ada fitnah yang telah sampai kepada pendengaran dia, pengetahuan dia, ada yang fitnah dan umpat belum sampai lagi kepada pengetahuan dia. Dia ada dua ni, dia sebut dalam kitab kita ni. Kalau dah sampai, ini berat. Tapi kalau tak sampai, belum lagi sampai, punya kita sembang dengan Jeffrey, dia mutuk orang. Jeffrey pun tak keluar dalam FB dia, tak keluar dalam TikTok. Saya dengan Jeffrey dengan 2-3 orang kawan, kalau saya kutuk kawan kampung saya pun, mana Jeffrey kenal. Jadi orang yang saya kutuk tu, saya kata, dia pun tak tahu. Adakah perlu balik jumpa orang ni aku nak pergi haji ni, dulu aku kaki mutuk kau je ni, masa aku duduk Melaka mutuk kau je. Kata, wah, nama dia ustaz, orangnya hodoh kan, contoh. Sedangkan dia pun tak tahu.
Jadi kalau belum sampai kepada pengetahuan dia, tak boleh jumpa dalam kitab kita ni. Kerana takut mengeruhkan, cukup kita bertaubat pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala dan berikan kebajikan yang banyak. Apa lagi disebut dalam kitab kita? Lepas ni akan diurai lagi detail. Dan berbanyakkan istighfar bagi, minta Allah ampunkan dosa dia. Seperti engkau baca kata lepas semayang sunat ke, semayang fardu ataupun selalulah baca astaghfirullahalazim li wali walidayya wali masyaikhi wali arbabil huquqil wajibati alayya walil muslimina wal muslimat. Baca astaghfirullahalazim, ya Allah aku minta ampun akan Allah, akan engkau ya Allah, Allah yang mana al-azim, yang maha agung, maha agung. Tu masjid kita ni Masjid Al-Azim. Semalam saya tengok Radio Akim cerita Masjid Al-Azim. Masjid Al-Azim ni ada 4 level: syariat, tariqah, hakikat, makrifah. Betul je Fri? Radio Hakim semalam. Oh bagus. Aku lama dia mengajar Masjid Al-Azim. Dia kata Datuk dia ada simbol tasawuf banyak rupanya. Masjid Al-Azim ni semua melambangkan tasawuf. Mana je Fri tu? Radio Hakim keluar. Masjid Al-Azim Melaka petang semalam. Syariat, hakikat, at-tariqah, hakikat dan makrifat. Maknanya Masjid Al-Azim ni ada pengajian fiqh, ada pengajian tasawuf, ada tariqah zikir, barulah sampai makrifat, ada tauhid. Ni patutlah kita di Masjid Al-Azim ni sejuk je kan, berkan. Siapa dia punya reka bentuk ni, ini negeri Melaka. Belum saya dengar lagi masjid lain sebut 4 tingkat, 4 level. Dia pergi kerja sini pun tak tahu. Saya pun tak tahu rupanya. Semalam saya dengar Radio Aikim petang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, minta Allah ampunkan bagi aku, kedua ibu bapa aku, guru-guruku dan orang-orang yang ada hak yang wajib ke atas aku, dan juga muslimin dan muslimat. Hari-hari kita istighfar begitu, hari-hari. Besok kalau ada orang dituntut kat kita di akhirat, maka Allah akan dengan sifat ridha-Nya, sifat rahmannya kepada kita, Allah akan pertahankan. Betul, kalau kau nak tuntut apa yang dia pernah umpat, kau pernah kata, tapi selama hidup dia memohon kepada aku supaya dosa kau diampunkan. Aku telah ampun dosa kau, aku telah ampunkan. Kerana doa dia, kau nak tuntut balik yang diumpat baru sekali, tapi dia doa kau sepanjang umur dia, maka ketika tu dia bila nampak syurga yang Allah sediakan, dia maafkan. Ini adalah kaedah terakhir yang disebut oleh Tuan Syekh kita. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum, ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qulu raja'na bi kulli khairin واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي زبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واخشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.